Kita tak nafikan banyak fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kepimpinan BN. Banyak yang termakan dengan fitnah-fitnah ni. Kita tak nafikan. Kita juga tak nafikan peranan duit yang mereka sogok kepada pengundi-pengundi juga menyebabkan kita tewas teruk dalam pilihan raya lepas. Namun kita kena cari jalan untuk pastikan bahawa kita boleh buka balik minda orang-orang yang dah tersesat jalan ni, untuk mereka menyedari. Dan kalau nak katalah di zaman pemerintahan Barisan Nasional ini, Islam itu tidak terjaga. Selama hari ini, daripada mula merdeka, siapa yang telah mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan? UMNO. Siapa yang mengangkat kedudukan hak istimewa Melayu? UMNO. Siapa yang mengangkat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? UMNO. Yang mengangkat kedudukan Raja-Raja Melayu? UMNO. Jangan lupa tu. Dan selagi UMNO berada dalam kerajaan perpaduan ini, dan sebelum kita bersama dengan kerajaan perpaduan ni pun, DAP dah bagi jaminan bahawa apa saja yang terkandung di dalam perlembagaan, khususnya perkara 153 berkaitan 4 perkara ni, berkaitan kontrak sosial, mereka akur. Dan saya bagi jaminan, sekiranya selepas ini DAP merubah pendirian dia berhubung 4 perkara ni. Contohnya, kalau kita pemimpin UMNO berdiam diri, tuan-tuan jumpa kami, tuan-tuan boleh ludah kami. Kalau kami tidak mempertahankan Islam, tidak mempertahankan kedudukan hak istimewa Melayu, tidak mempertahankan kedudukan bahasa Melayu, tidak mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu, tuan-tuan boleh ludah kami. Tetapi selagi ada hayat di badan kami ini, kita akan pastikan 4 perkara ini akan dijamin, akan terus terjaga. Tak ada masalah kalau kita berada dalam kerajaan, ditampuk kuasa, tetapi 4 perkara ni tergadai akhirnya akibat daripada kerjasama kita dengan DAP. Kalau Muhyiddin pun kita boleh tarik sokongan. Kalau misalnya ada di antara parti komponen di dalam kerajaan perpaduan ini mungkir janji, setelah mereka bersetuju menandatangani 4 perkara ni, ada 10 perkara yang kita minta. Perkara pertama, ini 4 benda kita nak tanya stand DAP, apa pendirian, dan Anthony Loke memberi jaminan ini akan mereka akur dan mereka tidak akan ganggu gugat, baru kita sokong. Jadi jangan bimbang, tidak akan berlaku zaman UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan. Kalau mereka buat juga, anytime kita boleh tarik sokongan, tak perlu bimbang. Kita pun lebih seronok jadi pembangkang sebenarnya. Bukan apa, sebab jadi pembangkang ni lagi senang buat kerja. Lagi senang buat kerja. Cuma ialah kerja membangkang senang, tetapi kita tak boleh menjaga rakyat. Rakyat akan menderita akhirnya. Itu sebab kita memilih, daripada kita menjadi pembangkang, kita milih untuk bersama dengan bekas musuh-musuh kita untuk membentuk kerajaan bersama mereka. Kerana kita yakin kalau kita berada di dalam kerajaan, 4 perkara ni akan lebih terjamin. Okey. Tadi Tok ada bercakap berkenaan dengan pendirian kerajaan. Ya. Okey. 2-3 hari yang lepas, pendirian kerajaan membenarkan pelarian Rohingya untuk masuk ke Universiti Islam Antarabangsa. Ada juga yang menentang seperti YB Nur Helmi, Adun Duyung dari Melaka. So kita nak dengar pandangan Tok sendiri, pandangan peribadi. Saya ni, kalau saya bagi pandangan peribadi ni, saya akan bias. Sebab saya ada anak angkat Rohingya. Tapi pendirian saya macam ni lah tentang isu Rohingya. Bagi saya, kalau kita benarkan mereka ini untuk duduk dan masuk ke Malaysia, kita bagi dia status pelarian. Kalau kita tak bagi mereka kerja,
kerja mereka ialah pecah rumah. Kerja mereka merompak, menyamun. Sebab kita tak bagi dia kerja halal. Jadi bagi saya, polisi kerajaan yang ni kena betulkan. Lebih baik jangan bagi masuk. Kalau bagi masuk, tak bagi dia orang peluang cari makan secara halal. Sebagai pemegang UNCHR, sebenarnya mereka tak boleh bekerja. Pemegang PAS. Tapi kita tak bayar gaji kat dia tiap-tiap bulan. Takkan kita nak bayar gaji dia tak kerja? Betul tak? So benda ni kena betulkan. Kalau nak benarkan dia orang ni masuk, mesti bagi dia orang boleh kerja. Daripada nak bawa masuk daripada Bangladesh dan sebagainya, kan? Lebih baiklah bagi yang dah jadi pelarian ni kerja. Ini pada pandangan saya. Tapi jangan sampai dia orang ni berniaga. Bab pendidikan ni kita kena ada sedikit sifat keprimanusiaan. Keterbukaan. Kalau misalnya kita tak nak dia orang ni masuk sekolah biasa, maka mesti ada sistem pendidikan yang membolehkan anak-anak pelarian ini mendapat juga didikan. Sebab macam mana dia nak keluar daripada menjadi pelarian kalau status mereka dari segi sudut pendidikan ini kita tak bantu mereka untuk mendapat pendidikan yang baik. Kalau mereka dapat didikan yang baik, mereka boleh bekerja di tempat lain, kalau tak pun di Malaysia. Kalau mereka ada paper qualification, selepas dia menumpang di negara kita, mereka boleh pergi tempat lain. Mereka ada paper qualification, mereka boleh di hire ataupun di employ oleh majikan di negara lain. Tapi kalau pendidikan pun mereka tak ada, mereka akan menetap di sini, beranak penak di sini, kan? Lagi kita pening kepala. Dekat flat, dalam flat pun ada lembu. Dulu YB Rafizi cerita ada lembu dalam kondo. Betul tak? Kita tak nampak lembu tu dalam kondo, tetapi di rumah-rumah pelarian ni ada. Ada belang kambing dalam flat. Benda ni berlaku tau. Saya korang boleh gelak lah. Korang tak pergi masuk, aku pergi masuk. Memang betul. Kan? Jadi bagi saya lah, kita kena ada peri kemanusiaan. Memang kena ada peri kemanusiaan, tetapi kita juga kena buat keputusan yang betul. Kalau kita tak nak bagi dia orang bekerja, jangan bagi dia orang masuk. Sebab kalau kita bagi dia orang masuk, dia orang tak ada kerja, dia kena merompak, kena menyamun, pecah rumah orang, maka kadar jenayah akan tak dapat kita kawal. Ini kena betulkan. Kan? Okey. Kata. Ya. Soalan daripada Cik Wan Ahmad daripada Ampang. Okey. Dia call tadi. Dia tanya ada anak-anak muda ni. Kenapa bila dijumpa dia tanya kenapa menyokong Perikatan Nasional. Jadi dia kata anak muda tu jawab sebab dia terikut dengan ayah dia. Ayah dia penyokong PAS. Jadi dia sokong Perikatan Nasional. Jadi dia keduanya dia tengok Perikatan Nasional ni ada PAS. PAS ni menjaga hak orang Islam, kan? Tapi UMNO ni bila bersama dengan Pakatan Harapan, dia nampak dia macam menyokong agenda-agenda liberal, agenda-agenda yang tidak memelihara agama Islam ni tu. Okey, pertama sekali kita kena beritahu dengan anak-anak muda kita ni, mereka ni bagi saya lah, kita kena start educate dia daripada sekolah. Kerana sekarang ni kita dah menghalalkan yang umur 18 tahun ke atas ni dah boleh mengundi. Maka kerajaan suka tak suka kena train dia orang ni tentang kenegaraan, tentang apa itu ahli parlimen, apa itu ahli Dewan Undangan Negeri, apa function mereka, kan? Apa kewajipan kita untuk turun mengundi, kan? Pemimpin macam mana yang kita perlu turun. Peri pentingnya pemimpin itu perlu ada integriti, pemimpin itu mestilah bebas rasuah, pemimpin itu mestilah mempunyai kaliber, mempunyai kemampuan dari segi pemikiran, dari segi kemampuan untuk menjaga rakyat dan sebagainya sebelum mereka ni keluar mengundi dalam pilihan raya yang akan datang.
education ni mesti dilaksanakan dulu. Kedua, kita tak nafikan bahawa peranan mak bapak. Kita dah sediakan prasarana yang cukup untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang pandai, cerdik dan berilmu. Tapi malangnya hari ni, kebanyakan yang mengikut-ngikut ni adalah orang yang tak berilmu. Kalau mereka ada didikan Islam yang mencukupi, mereka akan tahu bahawa Islam itu agama, ad-din, cara hidup. Dan mereka akan tahu bahawa PAS itu parti politik. Jadi kalau mereka boleh bezakan, masuk PAS bukan bermakna masuk Islam, keluar PAS bukan bermakna keluar Islam, senang. Tapi kalau mereka ni duduk dalam kelompok yang ilmu dia cetek, yang mereka percaya bahawa sokong PAS masuk syurga, sokong BN, sokong PH masuk neraka, ini payah. Itu sebabnya kita kena pastikan bahawa kita kena didik, bukan hanya orang muda tetapi rakyat Malaysia ini perlu mendapat fahaman yang betul.